Hello guys and welcome to my video. So hari ni Tesla secara officialnya release prices untuk diorang punya kereta elektrik. Tapi yang masuk hanyalah Tesla Model Y. Tesla yang Model 3 macam aku pakai sekarang ni belum lagi official. Tapi dalam website diorang dah start bagi tahu kalau ada Tesla Model 3 masuk, diorang boleh bagi notification. But ada sebab mungkin Tesla Model 3 belum lagi masuk dalam Malaysia sebab sekarang ni tengah ada rumours Tesla Model 3 facelift ataupun next version, next model yang boleh gantikan Tesla Model 3 masa sekarang. But benda tu tak confirm dan tak official lagi. So untuk tu kita tengok dulu harga yang ditawarkan untuk Tesla Model Y. Kalau korang nak tahu, dia adalah satu SUV kind of vehicle. But apa yang aku boleh tahu juga, pengalaman aku, orang yang dah bawa kereta tu, orang yang dah review kereta tu, dia punya dalam memang spacious and sangat-sangat lawa. Dia punya bentuk pun dia kongsi banyak juga dengan Tesla Model 3 aku ni, tapi dia lagi tinggi dan juga lagi luas. Bonnet belakang pun boleh kata sangat-sangat luas untuk orang yang pentingkan space dekat bonnet, dekat tempat duduk belakang dan juga tempat duduk depan. Even dekat atas ni pun sangat-sangat luas sebab dia ada panoramic roof ataupun moonroof lah, boleh kata macam tu. Harga yang ditawarkan actually buatkan aku rasa sangat-sangat terkejut sebab biasanya SUV harga dia is a bit mahal daripada kereta Tesla Model 3 ataupun kereta sedan macam biasa. So untuk harga dia starting adalah RM199,000 Malaysia tau. Tapi model ni hanya ada untuk version standard range. Maksudnya standard range dia tak selaju macam model long range dan juga performance. Tapi daripada 0 sampai 100 km per jam dia boleh sampai 6.7 saat sahaja. Bagi aku it's really fast dah berbanding dengan kereta lain ataupun kereta yang bukan SUV. Untuk 6.7 saat tu. Other than that, dia punya range adalah 430 km. So untuk orang yang nak tahu 430 km tu aku sangat recommend sangat-sangat kalau even yang low tier pun, sebab kereta aku ni pun dalam 550. Kereta tu 430. Jauh dah sebenarnya untuk 430 km of range tu untuk pakai dekat dalam Malaysia. Top speed dia pula adalah 213 km per jam. So untuk dia punya low spec pun memang dah quite impressive untuk aku sendiri. Kalau korang nak tahu, untuk kereta yang kecil pun nak sampai 200 km per jam, korang kena ubah suai sikit. Korang tengok, untuk standard range ni sahaja dah boleh pergi sampai 217 km per jam. Untuk sebuah SUV tau. Banyak SUV elektrik sekarang ni tak sampai pun 200 km per jam. Hanya 180 km per jam sahaja kalau korang nak tahu. Lepas tu untuk lower tier ni juga, korang tak akan dapat all-wheel drive. Korang akan dapat rear-wheel drive. Tapi kalau korang pergi atas lagi, sama ada long range dan juga performance, dia akan ada all-wheel drive system, which is ada dua motor lah. Yang standard range tu ada motor dekat belakang je. Alright, sekarang kita cakap pasal dia punya variant pula dekat sini. To my surprise, dia bagi dekat semua variant dekat dalam Malaysia. Dia bagi standard, dia bagi long range dan juga dia bagi performance dekat sini. So kalau kau nak tahu, dekat Singapore dia hanya bagi performance dan juga dia bagi standard range. Untuk orang yang nak beli long range memang tak dapat dekat Singapore. So dekat Malaysia dia dapat full flash untuk dia punya model. Tu adalah standard range. Sekarang kita pergi dekat long range pula, tapi aku tak explain detail sangat. Harga dia adalah RM246,000. Dekat sini dia boleh pergi sampai 533 km of range. Hampir sama macam Tesla Model 3 aku. Tapi untuk kali ni dia akan lagi laju sebab dia ada sistem all-wheel drive. Dan juga dia punya 0-60 adalah 5.0 saat. Daripada 0 sampai 100 km per jam, which is quite awesome kalau korang tanya aku. And kali ni dia dah pakai bateri yang lain daripada standard range. Standard range tu dia pakai LFP. Tapi ada rumours kata yang dia akan pakai structural pack. So far dekat kilang yang datang daripada China tak pakai structural pack. Hanya dekat, kalau tak silap aku, dekat Texas ataupun Berlin sahaja, kalau tak silap aku. So dekat sini dia still pakai LFP standard bateri 2160. And to me rasa macam harga dekat dalam Malaysia ni bagi advantage lebih kepada Tesla. Okay, next one is performance. Yang ni is a bit different tau. Apa yang kau tahu pasal kereta elektrik? Sebab kali ni adalah performance version. Apa bezanya performance dengan yang lain kali ni adalah bukan dia just pakai kosmetik, tapi Tesla diubah segala benda yang ada dalam chemistry bila cakap pasal performance. Untuk Tesla Model Y performance kali ni, korang akan dapat motor yang berbeza, which is slightly powerful ataupun inverter tu lagi kuat. Dan kalau kau nak tahu Tesla Model Y performance, dia akan ada track mode untuk pergi dekat Sepang ataupun untuk pergi
dapat performance yang lagi better daripada long range. So untuk performance, kau akan dapat contoh macam heating untuk bateri, so that dapat optimum performance bila korang pecut daripada 0 sampai 100 km per jam. Dan juga korang boleh buat macam-macam, contohnya macam drifting akan dapat dengan model performance ni. Tapi model Y aku tak pasti lagi how far dia boleh push untuk dia punya performance model tu, sebab aku tak pernah try lagi. Ada benda juga yang aku nak kena go through dekat korang. Dalam Malaysia dia akan ada 5 color yang korang boleh pilih, that is putih, hitam, kalau tak silap aku biru, merah dan juga silver. So untuk korang ubah daripada putih standard punya color ni kepada warna lain perlu tambah RM5,000. Dan kalau korang pergi dekat warna merah akan ada tambahan RM10,000 just untuk color tau. Dan Tesla dia tak bagi color yang baru dekat market Malaysia. Dekat luar negara akan ada macam Quicksilver dan juga Multi-Coat Red. Yang tu adalah warna baru, which is warna silver sama je, tapi dia ada macam shade ataupun layer yang berbeza yang buatkan kereta tu nampak lagi lawa. Dan benda tu tak di-offerkan dalam Malaysia. Aku faham sebab certain kilang je yang bagi warna tu. Dan aku confirm dekat korang, ramai akan cakap, Fazli, kenapa dia charge sampai RM16,000 untuk autopilot? Dia bukan untuk autopilot. Dia adalah untuk enhance autopilot. Maksudnya, korang tak perlu beli pun package autopilot tu. Bila beli kereta tu, dia dah ada autopilot basic, which is macam dia boleh bawa sendiri. Korang tak perlu kawal pedal, korang tak perlu nak kawal steering, korang tak perlu nak kawal brake dan everything. Dia akan boleh bawa sendiri. Cumanya beza dekat sini adalah enhanced autopilot yang kau kena bayar RM16,000 tu kalau nak adalah lane changing. Lepas tu navigation untuk direct daripada A ke B, dan juga korang boleh summon kereta tu untuk keluar daripada parking ataupun tak. So tu adalah enhanced autopilot. Basic autopilot macam yang aku biasa bawa tu, yes, yang tu tak perlu bayar. Yang tu datang dengan kereta. Tak perlu nak bayar RM16,000 tu. And then korang akan nampak satu lagi, FSD. Apa beza autopilot dengan FSD? FSD, dia boleh bawa kereta secara sendiri tanpa perlu pemantauan korang sendiri. So kalau korang duduk dan dia boleh bawa kereta tu secara sendiri. Tapi, ada tapi dia dekat sini. Harga yang dibagi tu agak mahal, RM32,000, dan tak silap aku dia boleh beli secara subscription. Dan benda tu adalah satu pembaziran. Kenapa aku cakap pembaziran? Sebab FSD tak available dekat dalam Malaysia. Dekat mana Fazli available FSD ni? Dekat US dan juga dekat Europe baru sahaja launch dia punya beta. China mungkin akan datang. Malaysia lambat lagi. Kalau kau nak beli pun sangat-sangat membazir, especially bila harga RM32,000 Malaysia. So, jangan beli FSD bila beli Tesla ni. So, bila kau beli tu dah boleh deliver ke? Kalau kau tengok dia punya website, korang akan nampak dia punya delivery adalah tahun 2024. So, tahun 2023 ni will not see the lighter day untuk korang pakai Tesla Model Y pada tahun ni. Sebab dia akan expect delivery tahun 2024. Sebab sekarang semua orang nak beli Tesla. So market untuk Malaysia ni dia maybe akan bagi macam 100 kereta je dulu. Nak tengok macam mana sambutan. Tapi kalau korang nak tahu lah kan, luar negara pernah guna trik ni untuk dapatkan kereta lagi cepat. That is beli kereta Tesla sekali dengan FSD, ataupun beli kereta Tesla dengan performance punya version. So yang ni memang kurang orang beli, tapi pada masa yang sama akan ada stok untuk korang beli. Contohnya macam kalau beli performance, kalau korang beli yang standard range, usually akan crowded. So dia punya delivery tu akan lagi lama. So dekat sini tak pasti macam mana, but boleh try kalau nak deliver lagi cepat. Ada benda juga yang aku nak cakap dekat sini adalah mungkin orang tak tahu, orang tak cakap pun, as a pengguna kereta Tesla dah, ada benda yang aku nak kena bagi tahu. That is untuk connectivity dalam kereta Tesla ni. Kalau korang nak tengok YouTube dan juga nak play Spotify contohnya, korang perlukan premium connectivity. Maksudnya korang kena bayar untuk akses benda tu. Kalau tak, korang hanya boleh akses guna Wi-Fi sahaja. Sebab dalam kereta ni akan ada SIM card di sini untuk play that sambil korang memandu. So untuk benda tu korang kena bayar premium. Malaysia dia bagi hanya 30 hari free untuk akses benda tu. Atas daripada tu korang kena bayar. But aku tengok sekarang ni dia macam tak bagi lagi harga pricing untuk premium connectivity. Sekarang aku still pakai orang kata standard punya connectivity tau. Aku still dengar radio, aku tak pakai Spotify. Kita pergi dekat ke arah bank pula dekat sini. Bank mana yang akan pakai boleh buat loan untuk kereta Tesla Model Y yang Tesla recommend?
Tesla dia tak ada bank, so dia akan refer bank dekat dalam Malaysia ni. Yang dalam website dia bagi Maybank dan juga M-Bank. Yang peliknya dekat sini adalah dia bagi loan yang tahunnya agak pelik, that is 8 tahun tu yang agak pelik, sebab biasanya orang akan pergi sampai 9 tahun. Yang ni tak, so korang kena bayar lagi tinggi lah sikit untuk bulanan kan. Dan perlu bayar 10% down payment untuk beli Tesla Model Y. But kalau korang booking sekarang, just bayar RM1,000 je untuk dapat korang punya slot awal. At least early 2024. Kalau korang bayar lambat lagi, maybe akan mid and mungkin akan end of 2024. Tapi itulah, Tesla insurance tak available dekat dalam Malaysia. Mungkin harap dia dapat available kan benda tu in the future, sebab bila ada insurance Tesla Malaysia, dia akan lagi murah. Sebab kereta ni saja aku bayar insurance, kalau kau nak tahu, RM10,000, bukan, RM12,000 Malaysia. Tu insurance saja untuk kereta ni. Dan sebaik road tax dia free. Kalau road tax dia mahal, lagilah sakit kepala nak bayar setiap tahun. Aku expect korang akan tanya juga soalan ni, dekat mana nak charge kereta Tesla, and dekat mana ada supercharger dekat dalam Malaysia ni. Sekarang ni dalam website dia dah tunjuk dah ada 10 charger yang akan di-install dalam Malaysia ni. Contohnya macam dekat Penang, dekat Ipoh Perak, Kuala Lumpur ada 6 dia punya charger. Dekat Bukit Bintang pun ada juga. Lepas tu dekat Johor, Negeri Sembilan. So this 10 charger ni akan ada dulu secara awal untuk korang guna. Fazli, sikitnya charger nak charge kereta Tesla ni. Korang boleh pergi dekat mana-mana charger dekat dalam Malaysia ni. Contohnya macam kalau kau nak charge dekat Jentari, dapat juga. Tesla ni memang boleh charge guna Jentari. Dekat contohnya macam charge EV, memang boleh pakai, tak ada masalah. Jom charge ke apa ke, tak ada masalah untuk korang charge kereta elektrik. Aku pergi mana-mana tu, kau ingat aku charge dekat supercharger ke? Tak. Dekat Malaysia punya charger dah ada dah banyak dah. Cumanya yelah, Tesla ni dia tak nampak lagi orang Terengganu pakai supercharger ataupun kereta dia orang. So that's why dia tak letak lagi charger dekat Gambang ke mana-mana ke. Kecewa. Benda lain lagi yang aku boleh cakapkan adalah kalau korang tahu pasal Tesla punya kind of penjualan, usually korang hanya deal dalam app. So kalau korang nak beli, pakai app ataupun dia punya website. Booking pun pakai website tau. Korang boleh pergi dekat Tesla punya webpage dan booking bayar RM1,000. Dan cara diorang delivery dekat luar negara pun sangat simple. Pergi dekat kereta, unlock guna app, dah boleh dah. Sebab tak akan ada orang pergi dekat korang, okay, this is your car, this is korang kena sign. Usually dekat luar negara tak ada. Malaysia aku tak pasti sebab diorang pun hire sales punya agent juga. Malaysia aku tak pasti lagi macam mana, sama ada guna method luar negara ataupun tak juga. Dia punya goodies, dia punya baju, dia punya accessories pun dapat available dekat Malaysia. So far belum lagi. Hanya kereta Tesla Model Y tu saja. So kau nampak aku pakai baju ni. Ni Tesla Plaid. Yang ni pun beli dekat Singapore, bukan beli dekat Malaysia. And yeah, have fun beli kereta Tesla. Kalau korang memang on the way nak booking, nasihat aku jangan beli FSD dan juga jangan beli Enhanced Autopilot tu. Just beli je dulu, sebab benda tu boleh beli later. Korang beli dapat kereta and nak ambil upgrade software tu, boleh once dah dapat kereta. Cuma sekarang better simpan dulu duit korang and beli sedia ada je. Tapi ada benda juga yang aku nak highlightkan dekat sini. Kebanyakan orang tak tahu, Tesla ni dia tak ada Android Auto dan juga Apple CarPlay. Tapi korang boleh mod untuk buat secara sokongan externally. Aku tak suka benda tu. Aku kalau boleh nak build in dalam Tesla ni untuk enable that thing. So far aku tak boleh guna Waze. That's why korang nampak aku pakai phone holder dekat dalam Tesla. Mungkin ada orang tanya juga, ambil berat juga, Fazli, kau akan jual ke Tesla Model 3 ni untuk ambil yang official? Aku akan cakap tak. Sebab benda sama je, tak ada disadvantage yang aku nampak pun. Cuma kalau rosak aku kena bayar sendiri. Dia tak ada warranty. Tapi at least aku boleh repair, boleh service dekat dalam Tesla. Tu yang penting sebenarnya. Macam biasa guys, leave a like, subscribe. Stay awesome and keep smiling, and I'll see you guys on my next video. Bye. Apa pendapat korang dengan Tesla ni? Nak beli ke? Kalau korang tanya aku, harga dia sangat murah untuk sebuah kereta elektrik.